Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazir Kahar. Ini Agenda Wani. 1 tahun pentadbiran Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri ke-10 Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelbagai perkara boleh kita lihat sama ada pencapaian dari aspek politik, dari aspek ekonomi dan juga dari aspek pelaksanaan apa yang dijanjikan kepada rakyat, terutamanya dalam gagasan Pelan Ekonomi Madani, Pelan Transisi Tenaga, begitu juga RMK ke-12 dan juga yang terkini yang sedang didebatkan, dibincangkan sekarang iaitu bajet 2024. Walaupun pelbagai cabaran dihadapi, pada awal ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10, ramai beranggapan kerajaan ini tidak akan bertahan lama. Ada yang menganggap mungkin bertahan setakat 3 bulan ke 4 bulan. Selepas itu akan runtuhlah seperti mana kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri ke-8 dan juga Perdana Menteri ke-9 dan juga Perdana Menteri ke-7 sebelum itu. Jadi, untuk melihat perkara ini, apa pencapaian dan juga refleksi Kerajaan Perpaduan setahun ini, kerana dunia berhadapan pelbagai cabaran baru dan pastinya kita negara berdagang tidak terlepas ataupun menerima tempias secara langsung dan juga tidak langsung seperti isu pandemik COVID-19 walaupun dalam fasa pemulihan masih perlahan di peringkat global. Isu perang Ukraine-Rusia berterusan dan juga yang terkini dah memasuki bulan kedua perang antara Palestin dan juga Israel. Adakah ada jalan penyelesaiannya dalam masa yang terdekat? Itu akan memberi gambaran betapa sukanya kerajaan yang memimpin setiap negara pada ketika ini, bukan hanya Malaysia sahaja. Jadi, dua orang tamu sudah bersedia. Yang berbahagia Dr. G. Manimaran, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia dan juga seorang penganalisis politik, dan juga saudara Isamuddin Bakar, rakan saya, pengarah eksekutif Ilham Center. Assalamualaikum Dr. G dan juga Encik Syom. Apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat petang, Terima Nazri. kasih kedua-dua ahli panel kita pada malam ini. Jadi mungkin saya mulakan dengan Cik Isamuddin Bakar. Jadi bagaimana secara keseluruhan Ilham Center melihat pencapaian kerajaan ini? Mungkin tidak adil untuk kita menilai setahun kerana ini merupakan kerajaan perpaduan yang pertama, dan keduanya kita tahu juga kerajaan ini belum ada acuan yang sebenarnya yang boleh kita rujuk pada kerajaan-kerajaan sebelum ini. Jadi secara keseluruhannya bagaimana Ilham Center melihat dari sudut prestasinya dan juga apabila melalui pilihan raya negeri yang baru lalu, yang lepas itu, dan juga badai yang melanda kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, terima kasih Haji dan juga Dr. G. Manimaran. Saya melihat pencapaian setahun Kerajaan Perpaduan dan juga Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebenarnya lebih tertumpu kepada susuk tubuh beliau lah. Kalau dalam sains politik disebut sebagai leadership style ataupun idiosinkratik yang dominan mempengaruhi bagaimana pembawaan Kerajaan Perpaduan kali ini. Jadi sebenarnya kalau kita disorot pada awal sebenarnya lebih kepada aksi-aksi dan juga reaksi Perdana Menteri itu sebenarnya menjadi tumpuan lensa media. Itu adalah peringkat awal bagaimana momentum keyakinan itu wujud di dalam Kerajaan Perpaduan. Jadi kita tahu bahawa sebenarnya masih awal untuk menilai pencapaian keseluruhan di kalangan jemaah menteri dan sebagainya, tetapi saya nak fokuskan pencapaian itu lebih tertumpu kepada apa yang dikatakan idiosinkratik ataupun gaya kepimpinan yang ditampilkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kita boleh lihat bagaimana beliau dalam segi rutin kerja harian Perdana Menteri, kita melihat begitu padat ataupun sebahagian menteri yang memberikan pengakuan kepada pihak kami bahawa mereka ini kalah dengan gerak kerja yang begitu keras dan workaholic oleh Perdana Menteri. Dan pencapaian yang saya rasa juga konsisten daripada dulu ialah sesi berdepan secara buka dada dengan pembangkang ataupun mana-mana ahli parlimen di sidang pertanyaan ataupun sesi pertanyaan Perdana Menteri yang dilakukan setiap Selasa. Dan kita tahu daripada Amerika Syarikat, beliau tidak culas tetapi berdepan juga dengan apa yang dikatakan sesi pertanyaan terhadap Perdana Menteri, dan semua isu-isu yang berbangkit berkaitan dengan isu-isu panas yang berlaku
ini berjaya dituntaskan ataupun dimuktamadkan oleh Perdana Menteri dalam sesi berkenaan. Jadi sesi ini bagi saya sebenarnya menyekat ataupun menghentikan spekulasi yang berpanjangan, kemungkinan rumor-rumor ataupun isu yang dimainkan di dalam dunia maya ini. Ya. Juga itu adalah pencapaian yang bagi saya boleh diberikan kredit kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu komen Uh, saya. Menarik. Saudara Risau membawa sisi kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim berbanding isu-isu yang berbangkit dan juga prestasi keseluruhan kerajaan perpaduan ini. Bagi Dr. G. Manimaran, dari sisi mana yang menarik perhatian berkaitan dengan prestasi Perdana Menteri ke-10 dan juga kerajaan perpaduan ini? Ya, macam mana Nazir sebut tadi, ini kali pertama keunikan, satu kerajaan yang mempunyai keunikan sifat yang dia tersendiri. Kalau kita melihat dalam 14 pilihan yang lepas, Perdana Menteri itu dipilih dari sebuah parti. Sebuah parti yang mempunyai dipanggil asas mandat yang kukuh. Ya, termasuk yang 2018 PH mempunyai seorang Perdana Menteri daripada gabungan sendiri. Kali ini gabungan yang berbeza. Kita kena melihat dari sudut beberapa lapisan, satu mikro dengan makro. Satu makro dalam membentuk kerajaan, ikatan antara parti-parti yang menganggotai kerajaan perpaduan. Of course, pastilah macam Nazir kata tadi, ramai menganggap bahawa kerajaan ini akan gagal dalam tempoh yang singkat. Tidak akan bertahan. Macam mana kita pernah saksikan, pernah berlaku di banyak negara-negara yang lain. Kerajaan campuran tidak lama. Tetapi di sini dia bertahan sehingga sekarang 12 bulan dan setahun, dan dapat satu apa dipanggil sinergi yang kukuh itu satu kejayaan. Kejayaan dalam politik kepartian gabungan. Kemudian kita kena melihat kejayaan sama ada kejayaan yang pertama itu telah diterjemahkan. Mula-mula ada parti banyak dilihat antara PH dengan UMNO, PH dengan BN, mereka kata mereka tidak selari, tidak sisi, serasi dan sebagainya, dia akan jatuh. Tapi benda tu saya nampak pemahaman penerima tu dah jelas. Itu kejayaan pertama. Kalau kita melihat kejayaan susulan, kejayaan kementerian, menteri, kerajaan, perpaduan itu. Politik okey. Untuk penyampaian kepada kerajaan, itu yang sekarang menjadi persoalan. Masih ramai melihat bahawa belum cukup. Substance itu belum cukup kukuh. Ini kali pertama juga Perdana Menteri, saya melihat pada pemerhatian saya, analisis saya melihat ini kali pertama seorang Perdana Menteri berhadapan dengan cabaran ujian yang begitu besar, begitu getir setiap hari. Kita pernah ada 9 Perdana Menteri, mereka tak pernah menghadapi cabaran yang begitu sengit, ujian yang begitu besar, dan tidak. Ini kali pertama seorang Perdana Menteri yang selepas dipilih, dilantik, mengangkat sumpah, membentuk kerajaan, sampai hari ini beliau terus berhadapan dengan cabaran. Cabaran penting, of course, politik dalam negara. Di parlimen kita melihat bahawa kerajaan yang akan tumbang, kita ada angka dan sebagainya itu diperkatakan. Itu semua telah dikatakan supaya telah kaburkan kejayaan ataupun program insentif polisi yang dibawa oleh kerajaan. Saya melihat benda itu cabaran itu, saya melihat bahawa itu telah membawa satu persepsi di kalangan rakyat bahawa apa yang dibuat kerajaan, Perdana Menteri belum cukup banyak. Beliau ataupun menteri, pasukan beliau kena melakukan banyak lagi pembaruan dengan segera untuk. Of course, kita berhadapan dengan masalah negara. Dalaman kita ada cabaran dalaman, cabaran luaran, global, sebab kita negara yang bergantung kepada luar negara, global. Kos hidup semua tu kita ada faktor-faktor di luar kawalan. Tapi apapun masa mencemburi kerajaan, Perdana Menteri, orang meletakkan harapan yang cukup tinggi supaya kita kena ada banyak. So saya melihat bahawa bila masuk tahun kedua minggu ni, Perdana Menteri, pasukan beliau akan melaksanakan lebih banyak quick win untuk kepentingan rakyat. Ya, bagi Cik Isom, apa yang menyebabkan kerajaan ini mampu bertahan hingga 12 bulan ini dan nampaknya bakal bertahan juga dalam tahun-tahun mendatang, tetapi
ada cakap-cakap yang di luar sana. Kita terpaksa juga mengangkat topik ini, menolak keabsahan Perdana Menteri dan juga kerajaan ini, dan mereka masih lagi menggunakan kerajaan ini boleh tumbang. Sepatutnya dah memasuki bulan ke-12 dan kita lihat kesemua saluran-salurannya sudah pun dilakukan, tetapi kerajaan ini masih utuh dan Perdana Menteri mendapat sokongan melebihi 2/3 di Parlimen. Mengapa isu-isu titik bengit politik ini wajar kita perlahankan ataupun hilangkan terus supaya memberi ruang terutamanya kepada pasukan ini memberikan lebih banyak kesejahteraan kepada rakyat dengan cabaran bukan kepalang pada ketika ini? Ya, saya tidak menafikan berdasarkan cakap-cakap politik kenaan dengan tindakan untuk menjatuhkan kerajaan itu sebenarnya berterusan sehingga saat ini walaupun terdapat 4 ahli parlimen daripada Bersatu yang menyokong kerajaan perpaduan ataupun mengubah pendirian politik mereka, tetapi ya masih lagi berterusan dalam usaha untuk mencari sokongan ataupun menggerakkan usaha itu. Tetapi hakikatnya saya melihat dengan keadaan majoriti dan juga respon daripada Blok Borneo adalah satu cabaran yang tidak mudah sebenarnya bagi Blok Pembangkang untuk mereka menggemblengkan usaha. Sebab ini ada kaitannya dengan yang dikatakan tawaran oleh Perdana Menteri ataupun Kerajaan Perpaduan dalam konteks Perjanjian Malaysia 63 dan sebagainya, malahan memberikan kedudukan kedua tertinggi iaitu timbalan Perdana Menteri kepada Blok Borneo juga adalah satu pencapaian yang bagi saya sukar untuk ditolak oleh Borneo. Jadi dalam konteks ini sebenarnya perkara ini bagi saya fokus oleh kerajaan dan juga Perdana Menteri perlu menumpukan aspek ekonomi, pemulihan ekonomi, bagaimana berdepan dengan tekanan yang kita tahu iklim dunia ataupun ekonomi dunia itu tidak memerangsangkan, tetapi rakyat ingin melihat hala tuju gerak kerja dan juga fokus yang diberikan oleh kerajaan itu lebih tertumpu kepada usaha itu. Dan andai kata mereka, ya mungkin sebab saya rasa ini juga datang daripada suara-suara oleh kerana kita tahu Blok Pembangkang ini tampil dengan kawasan yang diwakili oleh mereka ialah 74 kursi ataupun kita tolak satu beluran 73 kursi parlimen adalah kawasan yang mereka di jajaran majoriti Melayu. Jadi yang ditampilkan oleh Perikatan Nasional khususnya adalah mereka cuba untuk membangkitkan sentimen-sentimen yang terkait dengan orang Melayu dan juga Muslim. Dalam isu yang berkait kita boleh melihat dalam isu protes yang tentang Mahkamah Syariah ataupun enactment Mahkamah Syariah yang difailkan oleh Nick Elin itu menjadi titik tolak untuk mereka menggerakkan massa. Jadi apa sahaja sekalipun Haji, Waimah dalam isu Palestin, Israel sekalipun, sepatutnya kalau kita melihat dalam isu ini, Waimah, Fatah dan juga Hamas mereka berganding bahu dalam mencapai titik kesepaduan ataupun perpaduan ini. Tapi dalam negara kita dalam isu Palestin sekalipun Pembangkang cuba untuk membawa arus mereka sendiri. Itu bagi saya adalah perkara yang tidak boleh dikesampingkan oleh kerajaan kali ini dan tidak boleh pandang enteng juga, tetapi usaha yang begitu fokus terhadap pemulihan ekonomi akan dihargai oleh rakyat terbanyak berbanding daripada usaha yang dilakukan. Adakah Saudari Sam dari dapatan di lapangan seringkali berada di lapangan walaupun bukan musim pilihan raya dan sebagainya, sokongan Melayu masih tidak berpihak kepada kerajaan perpaduan ataupun tidak kembali kepada UMNO? Setakat ini masih tidak bergerak ke arah itu Haji, masih lagi polanya kekal dengan Perikatan Nasional dan itu yang menarik kita nak lihat di Kemaman ini, adakah ada pergerakan pola sokongan itu sebaliknya yang bertentangan dengan pola sokongan sebelum ini. Tetapi setakat kajian yang dilakukan dalam kajian yang lain, walaupun kajian sosial ini, dia tetap terbelah dua kepada segmen ini. Bagi pengundi Melayu dan juga pengundi bukan Melayu itu, mereka mempunyai sikap berbeza dan pandang sisi yang berbeza terhadap polisi ataupun kerajaan sekarang. Bagi Dr. G, adakah ini dilema seorang Perdana Menteri di Malaysia perlu mendapatkan sokongan majoriti di kalangan populasi majoriti iaitu undi Melayu, Bumiputera, dalam masa juga terpaksa juga kerana Datuk Seri Anwar datang dari Pakatan Harapan koalisi yang mendapat mandat besar
di kalangan bukan Melayu dan pengundi bandar terutamanya, dan rakan yang bersama kali ini UMNO mendapat kekalahan besar pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Jadi dalam masa yang sama kita lihat secara zahirnya Perdana Menteri cuba menjuarai isu-isu Islam dan Melayu, tetapi dalam masa yang sama juga kita tahu imej yang dibawa itu tidak banyak memberi peralihan kepada sokongan Melayu kepada Perdana Menteri ke-10 ini, dan akhirnya ke mana sebenarnya yang ingin dibawa selepas ini, ataupun Perdana Menteri perlu fokus pada isu yang dikatakan Cik Isom tadi, iaitu isu ekonomi yang akan memberikan kelebihan kepada semua kaum di negara kita? Ya, saya menunjukkan bahawa Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, selepas pertengahan tahun, iaitu lebih kurang selepas bulan ke-5, beliau cuba memperkenalkan beberapa dasar yang berorientasikan incline kepada pengundi-pengundi agama Islam dan Melayu. Pada bulan 5 saya nampak. So benda tu ada sedikit bergerak, tetapi benda tu tak diterjemahkan. Saya setujulah apa yang Sam dan Najib kata tadi. Benda tu tak diterjemahkan dalam masa PRN 6 negeri pada Ogos lepas, tak diterjemahkan. Tetapi pada saya melihat bahawa apapun secara makro, kita melihat bahawa Perdana Menteri kena fokus pada isu ekonomi. Isu ekonomi bila kita ada makanan di atas meja dan cukup kualiti hidup. Dan benda tu secara tak langsung, sokongan tu akan kembali kepada apa yang diharapkan, disasarkan oleh Perdana Menteri. Tapi masalahnya ialah apa yang kita saksikan pada pilihan raya umum ke-15 pada 19 November, identiti agama dan kaum lebih menebal dari berbanding isu-isu ekonomi. Mereka melihat kita perlukan lebih banyak kerajaan, perlu melakukan lebih banyak untuk mempertahankan atau mengukuhkan Islam, kepentingan orang-orang Melayu dan Islam. Tetapi secara keseluruhan saya melihat bahawa Perdana Menteri, macam saya sebutkan tadi, inilah Perdana Menteri kali pertama dalam sejarah berhadapan dengan cabaran yang begitu sengit. Politik, agama, ekonomi dan sosial. Semua 4 sudut. Tak ada mana ada Perdana Menteri yang pernah, sebab Perdana Menteri sebelum ni majoriti ni selesa, cukup kuat, 2/3. Jadi dasar tak cukup kuat, mandat tak begitu, kecuali kerana kerajaan campuran dengan sokongan pelbagai parti. Tetapi beliau kena memainkan peranan yang lebih seimbang supaya kena buat titik pertemuan itu yang lebih seimbang, tidak menjejaskan sebarang undi untuk beliau dalam pilihan raya ke-16. Mungkin 2 tahun dari sekarang. Awal jangka Dr. G untuk pilihan raya ke-16. 2 tahun dari sekarang, saya melihat benda tu saya rasa tak jauh. Kita dah 1 tahun baru mengundi 19 November. 2022 kita dah masuk 2023 ya. 2 tahun lagi, macam di Sabah. Mereka walaupun ada tempoh sampai 2025, tapi gear untuk pilihan raya negeri dah bermula. Tapi yang penting ialah Perdana Menteri kena membuat strategi yang seimbang. Beliau kena kekalkan sokongan bukan Melayu, yang pada pandangan saya ke belakang ni nampak kekecewaan itu diwujud. Persepsi bahawa Perdana Menteri tak melakukan seperti yang dijanjikan. Cakap-cakap tu dah wujud dalam dalam pentas politik, sama ada media cyber ataupun secara terbuka. Dan pada masa sama beliau mempunyai cabaran untuk menarik sokongan yang hilang masa PRN negeri dan juga masa PRU Parlimen 19 November. Itu 2 cabaran besar. Bagaimana beliau nak bawa ke depan tu, itu yang saya melihat beliau berhadapan dengan cabaran yang begitu getir. Dan lepas suku kedua ataupun bulan 4, bulan 5 mandat beliau telah memperkenalkan beberapa inisiatif yang untuk menunjukkan bahawa beliau juga pemimpin yang mempertahankan agama Islam dan kepentingan orang Melayu. Ya, itu yang saya melihat beliau cuba melakukan, tetapi begitu berhati-hati. Kerajaan Perpaduan begitu berhati-hati, dan Kerajaan Perpaduan dalam hal ini ada 2 sudut. Ya. Saya melihat bahawa di peringkat awal Kerajaan Perpaduan ada kabinet menteri, dulu saya BN. Adakah saya nak lakukan apa yang BN buat dulu? Ataupun nak melakukan sesuatu macam Kerajaan Perpaduan. So semuanya dalam keadaan berbagai dia kalau awang-awang. Nak buat, tak buat, salah buat pun silap. Itu yang saya rasa mereka telah begitu berhati. Saya rasa menteri secara keseluruhan, kita tidak boleh kata Perdana Menteri,
kerajaan perpaduan secara keseluruhan begitu berhati-hati, begitu ambil langkah selamat dan berhati-hati, sehingga orang melihat bahawa kerajaan ni kerajaan yang tak padu, tak kuat, tak ada itu orang katalah, ya itu. Mungkin Dr. Saudara Isom nak jelaskan kerana ramai memberikan persepsi bahawa kerajaan ini bergerak dengan sosok Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cara tindakan masih silo, tidak banyak cara bekerja berkumpulan ataupun Silo tu, menunjukkan saya setuju perpaduan. silo tu Ya. isu silo tu. Mungkin Dr. Ji nak tambah dulu atau lepas tu Saya Saudara Isom? bagi isu. Sorry, Isom. Berhubung dengan tumpuan yang berlebihan kepada Perdana Menteri sehingga semua isu yang berlaku memerlukan campur tangan ataupun jawapan daripada Perdana Menteri juga bagi saya dalam satu perspektif tidak berapa baik kepada kerajaan secara keseluruhannya. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks ini, rata-rata menyifatkan bahawa ini adalah berlaku kelemahan pada konteks komunikasi strategik kerajaan. Dalam konteks ini, naratif-naratif ataupun inisiatif-inisiatif yang dikemukakan oleh kerajaan walaupun baik sebenarnya tetapi gagal diangkat untuk diterima rakyat terbanyak. Sebagai contoh, ketika PRN baru-baru ni kalau kita lihat pengumuman kenaikan subsidi padi kepada pesawah diumumkan dalam penghujung kempen. Tetapi semasa kami turun ke bawah, perkara itu tidak sampai kepada ialah kelompok sasar terutamanya pesawah dan juga petani. Jadi bagi saya ada masalah di situ dalam konteks penyampaian kerajaan. Dan kita tahu bahawa dalam keadaan media sosial sekarang ini ratusan rakyat untuk mendapatkan maklumat itu lebih tertumpu kepada media sosial. Dia sudah membesar peratusan kebergantungan maklumat itu. Jadi contestation ataupun persaingan kerajaan menyampaikan maklumat itu bagi saya ada sedikit kekurangan yang perlu diperbaiki oleh kementerian ataupun agensi penerangan ataupun yang menjalankan misi penerangan ini. Tapi dalam konteks ini juga ialah sebagai contoh apa yang berlaku kepada misi-misi penerangan ini. Selain pada itu kita melihat sebagai contoh selepas ini kalau kerajaan ingin melaksanakan penarikan subsidi secara berperingkat ataupun pelaksanaan subsidi bersasar terhadap perkara-perkara yang mungkin sudah lama dinikmati oleh rakyat ini, dia akan mencetuskan keadaan yang mungkin tidak selesa dan tindak balas dari segi politik ataupun tindak balas reaksi daripada rakyat itu perlu dipertimbangkan oleh kerajaan. Jadi dalam memperbaiki bagi saya mesej ataupun medium komunikasi ini tidak ada usaha yang boleh dipandang ringan lagi oleh kerajaan Perdana Menteri dan juga kerajaan perpaduan. Itu komen saya, Ji. Ya, Dr. Ji, strategi komunikasi ini biasanya kita rujuk kepada pejabat Perdana Menteri, PMO. Adakah masih ada kelemahan ketara? Kalau kita nak rujuk, itu sepatutnya dilakukan oleh tim di dalam PMO dan juga di bawah Kementerian Penerangan atau bagaimana sebagai seorang wartawan berpengalaman, Dr. Ji? Saya melihat bahawa Kementerian Komunikasi kena digital sekarang, dipanggil komunikasi digital, mempunyai peranan yang cukup besar dalam perkara ini. Bagi saya, selepas kita melihat apa yang berlaku kebelakangan ini, baru-baru ini dan beberapa bulan lepas, I think saya rasa kerajaan, ini kali pertama kerajaan melantik jurucakap, jurucakap iaitu Menteri Komunikasi sebagai jurucakap. Itu satu langkah yang baik. So sekarang kita kena memberi nafas kekuatan kepada kementerian jurucakap tersebut untuk memastikan bahawa mesej apa yang bersangkutan tadi itu betul. Benda ni bukan kali pertama berlaku. Tahun 2018-19 benda tu pernah berlaku. Pengalaman tu dah ada. So patut benda tu tidak berlaku pada masa sekarang. So kementerian mempunyai semua jentera dari kementerian sebagai penerangan, jabatan penerangan, lepas tu RTM, berdampak dan sebagainya. Mereka satu jentera dicampur dengan media-media yang lain akan memberi sokongan untuk menyebarkan maklumat tersebut. Saya rasa apa yang perlu pada masa sekarang adalah menyusun balik strategi yang strategik untuk menyampaikan mesej itu ke bawah. Itu saja. So mereka kena cari, mereka tidak boleh letak bawah semuanya media sosial. Mereka kena juga gunakan media yang lama, media tradisi, face-to-face communication contoh. Pergi ke kampung, walaupun ada media digital, tetapi mereka lupa bahawa semuanya bertumpu pada media digital sampai mesej dah sampaikan tidak sampai dengan sepatutnya yang disampaikan kepada saluran.
kumpulan sasaran yang diperlukan. So saya nampak ada kekurangan. Kekurangan tu saya rasa perlu diatasi dengan segera. Kalau tidak, mesej tak sampai dan damage lebih banyak kerosakan daripada kelebihan dan manfaat kepada kerajaan. Itu saya melihat. Saya balik kepada peringkat yang solo tadi ialah apa yang saya nampak ialah kebanyakan kementerian mereka bertindak secara solo. Faedah-faedah manfaat yang dibawa tak sampai ke bawah. Lepas 6 bulan, kita tidak boleh harap pada seorang Perdana Menteri untuk melakukan segala-galanya. Tetapi akhirnya tanggungjawab itu datang pada Perdana Menteri. Dan macam sekarang, satu lagi contohlah kekurangan selepas kekosongan kementerian pengguna dan sara hidup, kos sara hidup. Benda tu kita kena isi. Benda tu yang bagi saya 6 kementerian penting di negara kita. Salah satu daripada 6 kementerian adalah kos sara hidup. Bila menteri kita tiada, orang melihat bahawa kita tak ada menteri sebab mereka dah letak arwah Allahyarham Datuk Seri Salahuddin, mereka meletak sebagai satu dipanggil benchmark yang cukup tinggi dengan menu ramah dan program menu ramah dan sebagainya. Mereka meletakkan itu satu benchmark. So, saya melihat bahawa kita kena mengambil satu pendekatan yang luar biasa bila masuk tahun kedua. Kerajaan masuk tahun kedua kena ambil satu tindakan luar biasa. Kementerian penting, yang 6 kementerian penting pada saya, kesihatan, pendidikan, kos sara hidup, ekonomi, sumber manusia. Ini antara 6 kementerian penting patut duduk bersama bincang, dan kalau tak ada kepakaran, kalau tiada ada masalah, kita kena ada think tank. Perdana Menteri kena dibantu oleh think tank ekonomi, penasihat ekonomi. Dalam apa juga keadaan, beliau memerlukan, beliau sibuk. Beliau pergi ke sana, pergi ke sini, kerja kuat, dia kata kerja sampai malam. Tapi orang melihat bahawa mesej tak sampai ke bawah. Program insentif tak sampai ke bawah. Itu yang jadi isu sekarang itulah jadi benda tu lama-lama jadi persepsi. Menarik. Terima kasih Hishamuddin Bakar, Pengarah Eksekutif Ilham Center, Dr. G. Manimaran, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia dan juga seorang penanalisis politik. Jadi itu sahaja setahun Kerajaan Perpaduan dan juga pentadbiran yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian saja bersama saya Nazrul Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.